ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berada pada tafsir surah Yusuf. Surah Yusuf nak masuk habis dah, kat nak penghujung dah Juzul. Ayat apa Juzul? Ayat 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما شاء الله. Mereka bertanya dengan heran, "Kau Yusuf ke?" Ia menjawab, "Akulah Yusuf dan ini adalah Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan nikmat-Nya kepada kami. Sebenarnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik." Bila baca ayat ni Juzul rasa guna. Apa perasaan Juzul? Dua, dengar molek musyid doa kita nak kabur. Bila baca ayat ni dia rasa dua. Yang pertama, pakai spekal apa biar orang dengar amalkan. Apa kita betul baru, mengajar betul baru kan? Yang pertama bagi yang bertanya, dia bagi takut usah. Takut. Takut usah. Bagi yang jawab terusuk ni, dia bagi kesentuh lah tanya dia bagi dia tak kenal ni. Alhamdulillah, tu pendapat daripada musyid doa lah. Bila baca ayat ni dia setuh lagu tu. Apa bagus, betul dah tu. Tak apalah. Jadi orang lain macam mana? Macam Juzul juga lah tu. Ke mana tu? Ayat ni ialah kisah Nabi Yusuf. Tapi ayat dia ending dia tu ada satu ayat, ada benda yang memotivasikan kita. Baca. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allahu akbar. Ayat ni yang memberi satu motivasi kepada kita doktor. Fa innallaha sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak sia-siakan upah pahala bagi orang yang buat baik. Subhanallah. Maknanya kerja kita ni buat baik. Sama ada orang hargai ataupun tidak. Sama ada orang peduli ataupun tidak. Sama ada orang beri ganjaran ataupun tidak. Kerja kita buat baik. Doktor. Maknanya biar letak pada kita ni cari benda baik sahaja. Biar jadi macam mata lebah. Mata lebah je tuan.
Tapi dua-dua kena belaka. Mata lebah dengan mata lalat je kena belaka kita. Nampak? Comanya dimensi ataupun dia sudut kerangka tu macam mana. Mata lebah ni maknanya kita tengok benda yang baik. Tahu? Tengok bunga. Tahu? Kita apa ni, lebah pun ambil manisang dia. Nampak? Beri pada orang madu. Nampak tak? Lalat dia tengok benda utuh. Dia tengok bangkai. Dia tengok apa di ikan yang busuk. Nampak tak? Jadi mata lalat dia jangan kita hala pada orang, hala kita. Nampak tak? Mata-mata lalat tu biar kita tengok diri kita. Diri kita ni banyaknya kecuaian, banyaknya kesilapan. Betul tak? Faham tak tu? Jangan kita katakan mata lalat je kita tengok orang. Jangan. Tengok kepada diri kita. Ya Allah. Nampak tak? Allah malahnya hamba. Lepas semayang, lari. Tak dah semayang sunat. Contoh, Allah sibuk benda aku hari ni. Semayang pun tak jemaah. Nampak tak? Bila dia mari lagu tu, itu mata lalat. Makna mata lalat tu kita tengok diri kita sendiri. Jangan duk tengok orang. Mata lebah ni kita nak tengok benda yang baik dan kita beri benda yang baik. Nampak tu? Sebab apa? Ni ayat ni tu yang bertanya tu. Nampak? Jujur bila cerita Nabi Yusuf, ingat Nabi Yusuf je lah. Nampak tak? Tak apalah. Qadar musyidu'an lagu tu. Kita terima lah. Baguslah tu, boleh cakap juga. Tanya orang lain. Tak boleh nak cakap. Ke mana? Nah, jadi bila baca ayat ni, makna je kita, pada otak kita memikir buat baik je. Memikir untuk buat benda untuk. Nampak tak? Jadi kadang-kadang bila mari benda khok yang benda uduh ni, kalau kita mari mikir benda baik sama, dia akan lari benda hak uduh ni. Nah, sebab tu bila kita mikir benda baik, kita kawan dengan orang baik. Nampak tak? Tu dia. Jadi benda ni yang menguatkan lagi keazaman dan juga kesungguhan kita untuk buat baik. Dan kita kena yakin bahawasanya Allah tidak mensia-siakan kebaikan yang kamu buat. Biar orang duk appreciate pun. Ambuh, aku hok duk mari dengar sokmo apa sebut ni contohnya. Tak ada dia nak ucap terima kasih ke apa ke. Nampak tu? Kita bukan nak suruh orang ucap terima kasih kerana kita buat baik. Tak, kita buat kerana kita diperintah oleh Allah supaya buat baik. Dan Allah janji nak beri pahala. Nampak tak? Nak beri syurga. Tu dia. Paling tidaknya selamat daripada neraka. Tak layak kita aja zon nak masuk syurga. Nah, kita minta Allah jauh kita pada neraka. Cukup lah. Ke mana je zon? Dah bila dak masuk neraka lah sendiri syurga lah. Ke mana je zon? Doa apa yang mustatak itu? La ilaha illallah. Dah. Nak salah juga. Kata ada je kita jangan ingat kebaikan hak kita buat ni. Ingat kepada hak kesilapan kita. Allah Tuhan, banyaknya kesilapan kita, banyaknya kecuaian kita, banyaknya buat ibadat hak tak kena dengan kehendak-Mu Tuhan. Janganlah seksa kami. Nampak tak? Tu dia. Jadi hak benda kita buat baik apa sebut ni jangan duk ingat sangat. Nampak tak? Kalau kita duk ingat sangat kebaikan yang kita buat, maka kita kata, baik dah, syurga dah. Syurga dah. Nampak tak? Memang kita semua nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kita duk bimbang dalam keadaan kita duk buat baik. Kita takut ada benda hak uduh hak kita buat memadamkan pahala hak kita buat ni. Ni kita duk bimbang. Sebab tu jangan duk ingat sangat kebaikan kita buat. Kalau kita tanam pokok durian ataupun pokok apa benda lah, rumput tumbuh tak? Celah-celah tu aja tu. Kalau kita tanam rumput, tumbuh tak pokok durian? Tak tumbuh. Keedah yang gitu dah. Maknanya kalau kita tanam pokok durian, pokok apa pun, molek-molek ada rumput tumbuh. Nampak tak? Dak pergi kat setahun kat jadi belukar bukit lah. Kena je tu. Dah mana pokok durian hok kita tanam setahun lepas hok? Nyek-nyek nak mampu pun. Dah sebab apa? Sebab pokok lain lebih besar daripada dia. Habis makan. Baju-baju hok kita letak tu. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita tak jaga. Tu dia. Jadi makna kalau kita buat baik,
kita bimbang di dalam keadaan kita buat baik tu ada benda uduh kita buat. Benda uduh kita buat tu pula kalau terjebak dengan benda yang menyebabkan pahala kebaikan kita dihapus kira oleh Allah. Ni kita bimbang. Sama-sama dah kita baca surah Al-Hujurat. Kita habis dah tafsir surah Al-Hujurat. Dah habis. Dah habis. Salah peraturan kita ni. Surah Saf. As-Saf. Dah juga. Salah peraturan kita ni. Ikut Eric Kajizu ni. Nak baca mana? Dia nak baca surah hak yang dia nak. Apa? Kita ikut lah. Dalam kaedah kita ni, yang pertama baca surah As-Saf. Yang kedua baca surah Al-Hujurat. Yang ketiga baca surah Al-Fatih. Cuba baca renung. Tak apa, sampai kita baca lah. Kalau panjang umur je surah. Tu je. Jadi bila kita baca surah As-Saf, baca surah Al-Hujurat, baca surah Al-Fatih. Jadi kita tengok Allah. Dia baru mudah untuk mari al-khawf wal-raja'. Takut dan harap. Cuba baca surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat akhir. An tahbata a'malukum wa antum wawul hal wa antum la tash'urun. Allah Ta'ala sapu habis pahala kebaikan hak kamu buat dan kamu tidak menyedarinya. Allah Hak ni hak kita duk bimbang disebut dalam hadis Nabi, yu'tarrajulu a'maluhu kajibali tihamah. Ada orang dah dibangun di padang mahsyar esok, masya-Allah, dia bawa pahala dia macam besar bukit Tihamah. Bukit Tihamah ni banjaran kok besar dekat dengan Riyadh. Nampak tak? Dekat dengan Riyadh. Di bukit Tihamah. Macam kita kat banjaran Titiwangsa lah. So, makna banyaknya pahala. Ketika mana Allah SWT nak nilai amalan dia tu, tiba-tiba talak sikit abu nilaian. Betul? Tidak ada sikit abu. Sebab apa? Faja'alahu haba'an manthura. Allah jadikan amalan dia tu debu yang berterbangan sahaja. Sebab apa? Dia beramal tapi tidak menepati kehendak Allah SWT. Hak ni lah yang kita duk bimbang. Hak ni hak duk takut. Allah Rabbi, comok mana hak yang segala amalan kebaikan hak kita buat Tuhan terima. Macam Dr. Yusuf Qaradawi baru meninggal tahun lepas kan. Dr. Yusuf Qaradawi kata, kalau sekiranya kita sembahyang ni, satu kali sembahyang tu sahaja Allah tak ada terima, nampak tak? Allah tu kejayaan besar, kata dia. Maknanya dia pun tak tahu diterima tidak. Nampak tak Yusuf? Tu dia. Dan kalau sekiranya terima, mudah je kita mudah sipir dia, Allah kabul juga. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah daripada perkara-perkara al-fahsya', keji, wal munkar, benda yang munkar. Mudah je Haji Zul. Nampak Rasulullah keji pasal apa buat? Sedangkan dia sembahyang. Nampak tak? Secara awalnya sembahyang dia tidak berkualiti. Nampak tak? Sembahyang tapi tak pakai tudung. Ustaz jangan kata hamba tak betul Ustaz hamba luarang je, tak betul. Nampak tak? Tak pakai tudung berserba. Tapi hati iman saja kuat Ustaz. Mana boleh mu kata sipir lagu tu? Cuba sebut hamba kat dia mengambil kitab mana ke bola lagu tu. Tak apalah Ustaz, hamba duk kat tudung pun iman saya kuat dah lah. Mu ambil kitab mana? Ini semua ucapan-ucapan yang telah dibelit oleh syaitan. Nampak tak? Syaitan telah membelit lidah dia. Syaitan telah memperhiasi lidah dia. Dan dia rasa seronok dengan ucapan dia itu. Dan dia rasa seronok dengan keadaan dia itu. Nampak tak? Kita tak sedar. Baca kitab Talbisu Iblis, belitan Iblis. Macam mana dia buat. Nampak tak? Subhanallah. Jadi makna kita minta jauh Haji Zurai. Ni kita baik. Kita pun start baca.
Tu pun setengah jam dah. Apalah yang penting ilmu. Qalu, siapa kata? Maka berkatalah adik-beradik Yusuf. Qalu wa qad fa'ajabatuhumul haqiqatu wa adhashathum. Jadi bila dia dengar Yusuf cakap, nampak tak? Ni, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Mu ingat tak masa mu buat dulu kepada Nabi, kepada Yusuf dan juga saudara dia Bunyamin. Masa mu jahil-jahil dululah. Masa jahiliah dulu ni besar dah tu, baka-laka dah. Berti bahasa lah. Nampak tak Ajuzu? Masa mu jahil dulu. Sedap Nabi Yusuf kata. Nampak tak? Apa benda mu buat ke Yusuf? Jadi bila ditanya lagu tu rak dia mari dah. Suara ni lain macam. Biarlah rupa berubah, memang berubah berapa puluh tahun, tapi suara tu dia tak boleh nak ubah. Dia mari rak, dia mari dah. Nostalgia lama tu. Jadi oleh kerana situasi tersebut, maka adik-beradik, abang-abang Nabi Yusuf dia kata, innaka la anta Yusuf. Mu ni ke Yusuf hak sebenar? Dah ada seno-seno dah. Nampak tu? Biar reti bahasa sikit. Abang dia ni. Qala na'am ana Yusuful mazlumul ladzi zalamtumuni. Memang betul aku Yusuf yang kamu telah buat zalim. Hadza Yusuful mazlum. Ni Yusuf yang kamu telah buat zalim. Kamu capak dan telaga buruk, telaga buta. Ni aku yang dizalimi. Hak yang kamu letak dulu aku lah, kata Yusuf. Wa qasadtum qatli, kamu sebenarnya hakikat buat lagu tu nak bunuh aku sebenarnya. Nampak tak? Mu nak bunuh aku tapi mu dak jatuh hati nak bunuh, mati dengan tikar dengan apa. Nampak tak? Dak jatuh hati. Dahlah mu capak lah pergi buta, biar aku mati gitu je. Macam kedai Allah SWT. Dia kata dak sahur pada akal. Macam juga Nabi Musa AS. Boleh masuk akal ke dak? Dak, perut beranak letak dalam kotak kayu, bukan kotak plastik, bukan kotak fiber. Kotak kayu. Tak tahu, kotak kayu perut duk hanyutlah sungai. La ilaha illallah. Masuk akal ke tak? Yang tamunya balik. Balik. Dah air ke sungai ngalir dah. La ilaha illallah. Nampak tak? Baju kat aku tidak pun lang ke apa ke sewah ke tengok pelik ni. Duduk main baby ke? Bukan tidur ke batung. Kau sambung sewah pada akal kita molek-molek ada. Molek-molek ada sama. Dia sebab tu tak boleh kita nak fikir dengan akal kerja Allah Ta'ala, aturan Allah Ta'ala. Nampak tak? Itulah. Baik, wa hadha akhi syaqiq al-mazlum kama zalamtumuni. Ani saudara aku. Nampak tak? Bunyamin. Hak yang kamu buat zalim juga. Hak yang kamu khianat juga. Hak kamu tak puas hati juga. Nampak tak? Kata Nabi Yusuf. Bahal lalu. Nampak tak? Tak ada seno-seno dah. Tak kakak jahat. Kegon main bunuh. Nampak tu? Tu dia. Qad an'amallahu alaina bi ni'matin 'azimah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar pada kami. Nampak tu? Manna yamunnu minnah, itu maksudnya anugerah. Anugerah yang sangat besar je tu. Tu dia. Ada ayat lain kita baca surah Ali Imran kan kataan manna. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Guna kataan manna. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Telah Allah menganugerahkan kepada orang yang beriman. Itu dia. Di mana Allah lantik Rasul daripada mereka itu. Itu dia. Jadi perkataan manna ini satu nikmat yang sangat besar. Bukan nikmat barang-barang je tu. Nampak tu? Qad an'amallahu alaina
bi ni'matin 'azimatin wa jama'a bainana ba'dal furqah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kami semula selepas kami dipisahkan. Allah Rabbi. Bisababi, sebab apa? Sebab apa? Maka disebut situ aja Zul. Wa innahu man yattaqi wa yasbir. Dua sebab. Kami ni boleh temu semula ni di luar jangkaan sesiapa pun. Nampak tak? Kami pun tak sangka jumpa. Demo pun tak sangka kami jumpa. Nampak tak Zul? Sebab apa? Tak ada sebab lain. Tak ada sebab cerdik aku. Tak ada sebab hebat aku. Tapi sebab iltizamuna bitaqwallah. Kena kami jaga. Kamu jaga takwa. Kami jaga segala apa yang Allah perintah. Takwa ni cara nak mudahnya kalimah tauhid kan. Haji, kalimah tauhid. Disebut kalimah tauhid itu takwa. Simbol takwa kalimah tauhid. Makna apa pula Ustaz? Makna je dalam kalimah tauhid itu ada nafi, ada isbat. Ada nafi, ada isbat. La nafi, illa isbat. Makna je ada benda yang tak boleh buat, ada benda yang wajib buat. Boleh faham tak tu? Boleh faham? Disebut takwa tu lah, sebut la ilaha illallah lalu. Nampak tak? Makna faham lalu dah. Takwa tu ada benda kau tak boleh buat, ada benda kau wajib buat. Tu cerita dia. Tu dia. Jadi benda kau baik kena buat. Hak Tuhan terang dalam surah Al-Hasy, wa ma ataakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kaedah dia. Kaedah. Baik, wa ihsanuna bis-sabr ala ma lana min adha. Kami sabar di atas apa yang kami ditimpa ujian, ditimpa cacian, ditimpa dengan keseksaan. Innahu man yattaqillah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Tu kata tu. Sebab sesungguhnya siapa-siapa yang bertakwa dengan buat apa hak Tuhan perintah, jauh hak Tuhan marah, wa yasbir 'ala dharra, dan sabar di atas kesusahan, kesempitan, wa 'alal ma'asi, dan sabar daripada buat maksiat. Sabar ni kata ulama-ulama, khususnya Abdullah bin Abbas, kata ada 3 bahagian. Ada Zul. Yang pertama sabar kerana taat. Sabar kena buat taat. Maknanya macam tuan-tuan lah, sabarlah. Mari dengar. Nampak tak? Biarlah hak mari bela-bela dah tak ada kerja, mari sedia. Bukan nak mari dengar sangat pun. Kena tu. Ada kerja nak buat, ada macam dengar speaker kuat sangat di Masjid Pulau Bila ni. Mari dengar. Tu kenapa Ustaz kata? Mari pula bukan nak ambil hak benda baik, nak cari benda hak uduh. Lepas tu saya bola Facebook. Segala. Ada dak manusia lagu tu. Ada hak mari ambil nombor pelik pun ada. Tak ada kerjaan. Oh ya Allah. Ni kerja zaman bila ni? Nampak orang sekarang ni duduk di atas kebenaran belaka dah ni. Nampak tu? Tuhan selok belaka dah. Benda dulu payah-payah tak ada apa Tuhan selok belaka dah sekarang. Nampak tak? Channel untuk dapatkan kebenaran, kebaikan itu banyak. TikTok ni apa, dah nak buat lah salah ke apa tak sah. Dia zaman bila? Bila sesuatu statement mari, orang akan tanya dah mari mana siapa yang sebar? Dekat mana peristiwa ni? Betul ke tak dia ni? Sebab lendir muka je suara orang lain. Ada memang lain. Di Amerika ni sudah ada teknologi. Nampak tak? Hak cakap orang lain, suara orang lain. Nampak tak? Ada memang ada ada belakang lendir. Sebab tu kaedah Al-Quran, fatabayyanu. Oleh kerana dulu tak ada channel lain, ada Zul. Ada makhluk hak peti tu lah duk cakap you semua. Nampak tak? Lain ni jadi dah ini sumber dah. Orang tak mau layak dah.
Rumah tak ada TV kali ni. Ke ada lagi? Ke ada TV je? Ada TV? Ada lah sebab hak yang TV pintar. Nampak tak? Pakai wifi, perak sambung. Tengok orang ngaji, tengok Mekah tu. Di OG tak Mekah? Duk apa program tu? Ada apa lah. Nampak tu? Nak tengok tuan dia duduk Mekah. Nampak tu? Gitu je. Nampak tak? Tapi lain dia ada ambil dah berita. Ke mana? Berita boleh dengar, berita sukan. Berita keadaan cuaca. Boleh lah dengar. Berita sukan, berita cuaca ni. Boleh lah dengar. So khabar, hak boleh percaya sport toto ni. Ada lagi sport toto? Ada dah. Ada dah ni dah. Dulu, cerita dulu. Dulu orang boleh suat khabar tengok nombor tu lah. Sungguh dia so. Nampak tak? Tak aku dah. Mu jual aku tu tak jadi dah. Macam aku beli sekali mu jual boleh esok bahan batu kamu. Nampak tu? Ada dah zaman dan ni zaman orang cerdik, orang boleh maklumat belaka dah. Lepas tu proses Nampak tu? Kalau otak tu cerdik sikit, ikut baiklah. Kalau otak tu ada masalah, ikut dia kejahatan. Susah apa? Allah Ta'ala dah beri dua jalan lah kita. Sekarang tu hasiluk mujur 1000 rahmat. Kita boleh duduk zaman sekarang. Nampak tak? Beberamai tu tok nyang, tok nyuk kita, tok kiri kita, tok kita. Hak mati, hak dak dang dengan kebenaran ini. Bukan kerana tu dia. Sebab dia duduk zaman tu, dia terpaksa ikut zaman tu. Nampak tak? Ya juga. Madu. Burung terbang pun ya kurang. Tak ada TikTok, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook. Mudah-mudahan Tuhan ampunlah dia insya-Allah. Kerana tak tu. Mu faham tak maksud ambo Mu faham tak? Kalau faham tak apa Doalah minta Allah ampun dosa orang lepas-lepas mati je. Nampak tak? Kata gua lagi, muju haji dak hati lagi. Kena menulis utusan dulu. Tulis. Dah cakap pelawak Nak lari gua, dia tak nak ubah dah. Nak marah belum lihat apa. Dia nak sama, sebab betul saya cakap ni. Memang dia perlu lihat utusan kau dulu. Nampak tak? Alhamdulillah dak hati lagi. Orang ni orang hebat. Dak barang dia ada dah. Zikir aja ya khayu. Alhamdulillah. Dah teruk sangat dulu. Ke goda ji. Kaji orang lain lah. Dak minta maaf kabur ni. Kita pun dengar saya. Tak sungguh kita dengar. Bukan orang lain. Pok dara kita. Nampak tak? Pok sepupu kita. Dah saya mikir orang lain kita payah tak tahu. Harusan orang. Kita mikir dia kok anak beranak kita. Nampak tak ada tu? Kita pergi Mesir dia tolong. Nampak tak? Kita pergi Mesir dia tolong. Kita tu dia tolong. Orang kita balik, kita kabur, dia maki kita pula. Tu apa yang mu ni yang boleh pergi Mesir, belajar Mesir. Ke aku duk rekomen ke yayasan tu boleh beri pinjaman. Nampak tak? 10,000. Ingat lagi apa? 10,000. Nampak tak? Subhanallah. Ambo rekomen balik-balik. Dia mana dia mengajar gini? Dia minta maaf Pak, kita mengajar ni hak yang ambo faham, hak ambo belajar di Mesir gini tu ambo mengajar. Tak jadi mu ni, tak jadi mu ni. Mau kita pula tak jadi kat mana Pak nak tu. Pak kabur kat anda mengajar doktor kabur ambo ubah senyak pula. Tu. Allah Rabbi. Mudah-mudahan Tuhan ampun dosa. Tak minta maaf ni. Kita kabur ni benda hak berlaku atas kita. Hak berlaku atas orang kita tak tahu. Allah muju je. Ya Allah panjang umur. Sebahagian baru kita boleh balik semula. Nampak tak? Dan kalau keadaan pegangan tu salah. Berapa ramai orang kata tak boleh buat hukum Tuhan. Sebab kita ni negara majmuk. Ada India, ada Cina, ada Islam. Nak buat hukum mana? Orang curi kerak tangan tak boleh. Berapa ramai hak duk akidah gitu. Betul tak Yesus? Kita tak salah dia.
Sebab penyampaian kepada dia lagu tu. Dia duduk kampung, dia duduk pergi keluar apa sebab tahu. Dia tahu je sebab orang nyapa dia. Betul tak? Orang ulu dah ni. Orang ulu dah keluar apa? Kampung dulu. Noreh getah, tanah sawit, kebun. Tu je dulu. Tak keluar. Hak nikah apa? Gitu je. Nikah dengan sebelah. Tak mau ayah duk adu hamun nikah dengan ni. Cari orang lain nikah dengan ni. Hak sekampung dulu Hak ni sebab anak-anak kita belajar bersui jumpa kat you tu je. Nikah. Nampak tak? Ada hak duk alik kampung pun ada dah. Duduk luar lah. Ke mana? Kampung pun duk kenal lah dia. Mu ni anak siapa? Anak Pak Leh. Anak Pak Leh mana pula? Anak boleh buka. Buka mana pula? Dah tu mesti cik. Namu. Nampak lah. Ke mana? Dia macam mana pegangan orang kampung boleh lagu tu sebab ada orang nyapa. Sebab ada orang nyapa. Orang hak nyapa tu pula balik Mesir. Balik Mesir. Balik Jordan. Apa? Tak ada betul. Ke mana? Kita ni pula salah. Dari mana mu mengajar dok macam ustaz nu pergi Mesir juga dok acam mu mengajar? Bro mati. Nak ada pegangan lagu tu. Siapa nak salah? Kamu tak mau hukum? Kamu nak doa je supaya Allah ampun dosa dia. Itu je lah. Nampak tak? Ya Allah ampun dosa dia. Mungkin kejahilan dia. Ada orang nyapa dengan cara betul. Hak membimbang orang hak nyapa ke dia tu. Yang dia boleh pegang lagu tu. Aja Zul ada kiraan belaka Syed. Hak yang kita rusin ni hak masih hidup ni. Degil lagi Degil lagi ni. Ni kita rugi. Hak kita rusin ni. Sebab apa? Sebab semua channel ada belaka dah. Channel mu nak dapat ilmu, nak dapat berita, maklumat ada belaka dah Haji Zul. Orang tua semua ada TikTok belaka. Haji ada TikTok. Ada. Kata TikTok. Pakai serempang boleh ada. TikTok. Alhamdulillah kalau 2-3 tahun lepas TikTok ni kita pandang buruk tau. Sebab budak-budak hok yang hanya lah. Jerung merah ada ke dia ni? Jerung merah mu tahu tak jerung merah? Maknanya dia tak tahu lah. Jerung merah ni budak puang hok dok bakar tudung sebut dok jaga Dulu awal-awal dulu. Jadi siapa pekat habis orang dok kata TikTok ni bodoh bengong belaka. Dan memang TikTok tu abladul balid, maksudnya bodoh bengong. Cuba tengok Google. Tak ya kaf. Tak waw kaf. TikTok. TikTok abladul balid. Bodoh bengong. Siapa orang duduk TikTok jadi bodoh, bengong gitu pun nak joget-joget, nak nongin-nongin. Nampak? Lepas setahun 2 tahun, nampak tak? Masuk ngaji, masuk hadis, masuk ngajar. Nampak tak? Comel. Maklumat apa pun nak tekan TikTok lah ni. Kerana je tu. Sekarang ni hampir 50% hak dulu Facebook berpindah ke TikTok lah ke. Sebab dia laju. Dia tolong kita untuk buat video supaya menyampaikan berita-berita dan juga maklumat-maklumat ni Haji Zul. Tak orang lah nak buat benda utuh lah dia. Kerana Haji Zul. Maklumat kabur. Dalam keadaan situasi sekarang ni pun ada lagi orang yang tak boleh sampai maklumat mana tak yang nak masuk akal lah. Haji Zul. Syukur sungguh syukur sungguhlah kita duduk zaman ni dan kita boleh bersama-sama untuk kebaikan. Nampak tak? Orang yang buka TikTok tak marah tak? Aku kata tak. Mai-mai Haji. Allahu Rabbi, syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa inna 'amalahu lil ihsan wallahu la yudhibu thawabal muhsinin bal yahfazuhu lahum. Allah. Kami sabar di atas kesempitan. Sabar je tu. Sabar yang pertama, sabar kita buat taat. Taat ni kena sabar. Sampai bila sabar, sampai mati lah. Yang kedua, sabar daripada buat benda jahat, benda wudu, benda maksiat. Yang ketiga, sabar dengan ketentuan Allah. Haji Zul,
sabar di atas ketentuan Allah. Syekh, isteri duduk dalam room, nak beranak, Messi telefon. Betul? Messi telefon. Duduk mana lagi tuan? Ni isteri ni nak beranak dah ni. Baru masuk dalam room ni. Tak apa, saya pergi lah. Nampak tak? Perak 15 minit tak siapa lagi. Perak beranak dah isteri. Tahu tak? Suami accident mati. Nampak tak? Subhanallah. Suami mati, anak lahir. Subhanallah. Nampak tak? Macam mana perasaan si isteri? Azizu. Nampak tak? Allah. Makna ketentuan Allah. Tak ada orang nak merancang hidup di macam tu. Betul tak, Haji? Tak ada orang nak merancang hidup lagu tu. Macam hak baru ni ya. Hak yang lelaki duduk belah perut perang, lepas tu bakar pula. Nampak tak? Adakah dia merancang? Tak ada merancang. Nampak tak? Tapi takdir. Sebab tu kata Allah, nabluukum bil khairi wasyarr. Allah uji kamu, Allah uji kita ni dengan benda yang baik, dengan benda yang tak baik. Ni tuan-tuan sekarang ni boleh mari dengar kita baca sikit-sikit patah lidah ni. Tuhan sedang uji kita ni. Sedang uji dengan kebaikan yang kita buat ni. Nampak tak? Orang yang buat benda tak baik pun sedang diuji juga oleh Allah SWT. The ending dia masa mati tu macam mana keadaan kita. Allah seru rasa Jizu tak seru kalau mikir hari ni tak seru kita. Allahu Akbar. Mintalah supaya kita mati husnul khitam insya-Allah semua sekali dah. Laqadim tuhina Yusuf bi ilqaihi fil jubb. Allah Taala uji Nabi Yusuf dicampak dalam pergi buta. Summa bai'uhu ka'abdin raqiq. Kemudian diuji pula menjadi hamba yang dijual. Lelo macam lelek tu orang beli. Cerita lelo mahal tu nak khabar je. Tengok tak cerita Piramli je tu. Tu dia. Saya beli 2 kali ganda. Dah Hussein Lempoyang kata, saya 2,000. Tak apa, saya beli 4,000. Oh tu. Orang kurus gini pun, orang tua gini pun 4,000. Wow, kata Hussein Lempoyang. Jual orang lebih untung daripada jual unta. Kerana je tu. Nampak tu? Dia jual Nabi Yusuf di pasar. Allah ujian saya. Nampak tu? Wahwal hurul asir. Padahal Nabi Yusuf ni orang bebas, orang merdeka. Nampak tu? Bukan hamba. Wamtuhina bil mar'atil aziz. Diuji pula dengan perempuan al-aziz. Nampak tak? Allah. Thumma bisijn. Kemudian diuji pula dengan penjara. Walakinnal aqibata daimatan lil muttaqin as-sabirin. Tetapi oleh kerana sabar dan bertakwa itu akhirnya milik Nabi Yusuf alaihi salam. Faqad akhrajallahu Yusuf minal jubb. Allah Taala keluarkan Nabi Yusuf daripada perigi. Wa asamahu min murawadatil mar'adati lahu. Nabi Yusuf selamat daripada tipu helok, tipu daya perempuan al-aziz. Kita dah cerita sebelum ni. Thumma akhrajahu nasij. Kemudian Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Thumma ja'alahu mutasarrifan fi aqwati Masr. Kemudian dijadikan sebagai menteri kewangan. Menteri kewangan Mesir. Hak menguruskan bekalan makanan dan sebagainya. Wa kullu dhalika min ba'di athari al-ihsan al-qa'im 'ala as-sabr wa taqwa Allah. Itulah di antara kesan-kesan, tanda-tanda paruh tu hasil daripada kesusahan, kesabaran, jaga pelihara hak yang Allah Taala suruh. Nampak tak? Maka Allah Subhanahu Taala beri seadanya seperti mana sekarang ni kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab tu bila Allah kata fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Ini satu benda yang sangat hebat. Allah tak kasih sia-siakan kisah Nabi Yusuf ni. Tuhan kabur jelas dah. Nampak tak? Orang buat jahat apa benda pun membuat baik. Tengok tu. Nampak tu? Tak cukup mari mula minta barang lagi.
Nampak tu? Padahal dia tahu dah abang dia. Kerana dia tu nak balas molek-molek ada boleh. Tapi molek-molek ada bagi. Mari pula tahun depan bawa lah adikmu tu. Perak mari pula. Nampak tu? Allah Rabbi. Hebat dah. Tu dia. Maknanya lah kepala otak kita ni mikirlah kebaikan. Pasal mikirlah benda hak uduh. Orang yang buat uduh kita, nampak tu, itu urusan dia. Cuma kita jangan mikir hak uduh. Nampak tak? Tapi kena ingat molek sebab apa disyariatkan al-qisas. Itu nampak tu, al-qisas adalah hukum Islam. Maksudnya kalau orang tu bunuh, maka dia kena bunuh. Nampak tak? Orang kerak linga, kita boleh kerak linga dia semula. Orang kerak hidung kita boleh kerak hidung dia semula. Ini dipanggil hukum qisas. Maka hak ni tidak menyalahi dengan apa kita baca ni. Nampak tak? Tu dia. Tak apalah, Tuhan balas esok akhirat. Tak boleh main buah tu. Sebab hukum dunia ni ada juga. Nampak tak? Hak akhirat memang tetap dibalas. Tapi keadaan dunia ni tak boleh nak ceroboh hak orang. Nampak tu? Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fa idza fa'alu zalika asam min dima'u wa amru wa 'irdahu. Tiga benda yang dipelihara oleh Allah SWT. Aku diarah oleh Allah SWT supaya berperang sehinggalah dia itu mengucap la ilaha illallah. Ini kena faham. Hadis ni kondisi dia ketika tidak yastaqir. Tidak aman lagi suasana. Hidup keadaan perang aja. Nampak tak? Maka hidup keadaan perang tersebut, maka kena bersiap sedia semua. Bila orang duduk serang, kita ke lawan. Nampak tu? Tak boleh main warak, tak boleh bahagia semua. Kerana je tu. Tu dia. Fa'idha fa'alu dhalika. Apabila mereka itu dah mengaku dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa irdahum. Maka selamatlah. Yang pertama apa dia? Harta. Maknanya bila orang mengucap la ilaha illallah, tak boleh kita nak rapah, tak boleh nak curi, tak boleh nak ambil ikut suka hati, tak boleh. Nampak tak? Amwalahum. Apa di asamin dima'ahum. Dima' tu maksudnya darah. Maknanya tak boleh nak bunuh, tak boleh nak khianat, tak nak cedera, tak boleh. Tak boleh nak tumpahkan darah orang. Nampak? Tak boleh. Tu dia. Darah telah dipelihara, harta dipelihara, wa'iradhahum, dan juga maruah dia. Tak boleh kita nak mencemarkan maruah dia, nak tuduh dia, nak caci dia sewenang-wenangnya. Tak boleh. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Dia bila sebut la ilaha tak boleh. Allah dah jaga dah darah dia, harta dia dan juga maruah dia. Dan sekarang ni bersepak. Buka TikTok, caci orang. Nampak tak? Duduk buka Facebook, ni fitnah orang. Betul tak Yusuf? Dia secara ke orang, cara hari tu tak? Ke mana? Cara orang. Nampak tu? Cara hari kita ni banyak lagi kelemahan kita. Perbaiki kat kita, amalan kita. Macam mana aku tak boleh bangun tahajud, macam mana aku tak boleh bangun sembahyang berjemaah subuh. Nampak tak? Duk cara hatu tak? Dia duk cara orang tu, orang ni dah sayang. Alah fitnah. Nampak tu? Allah Rabbi. Fitnah ni orang mati pun dosa sekali dah. Allah Rabbi. Itu. Sebab tu kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh lagi. Kalau membunuh selesai orang tu. Tapi bila mu fitnah, mu mati ataupun dia mati, fitnah tu masih berjalan lagi. Betul tak? Datuk? Itu bahaya. Allah Rabbi. Baik. Qalu tallah laqad atharaka Allah alaina wa in kunna la khati'in. Masya Allah. Okey. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami disebabkan takwa dan kesabaran. Dan sesungguhnya
kami adalah orang-orang yang bersalah. Alhamdulillah. Kalau Nabi Yusuf dok kerah lagu tu mungkin dok reti bahasa lagi kakak ni. Lah. Lepas Nabi Yusuf kasar lagu tu kan, nama tu. Barulah ayat ni. Sedap saya. Dialog. Lepas tu. Sedap. Lepas tu kena bila faham tak sedap lalu. Qalu tallah, tengok sumpah lalu aja tu. Qalu, maka semua sekali abang-abang Nabi Yusuf tu kata apa, bersumpah lalu. Qala ikhwatu Yusuf mu'tadhirina ilaihi amma sadara minhum fi haqqihi. Wa mu'tarifina lahu bil fadli alaihim. Demi Allah, laqad atharaka Allahu alaina. Athara yu'athiru. Athara ni Allah sebut dalam surah Al-Hashr. Allah puji puak-puak Ansar kan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah puji orang Madinah. Walaupun 2 tahun baru jumpa Nabi. Baru 2 tahun masuk Islam. Nampak tak? Baru 2 tahun masuk Islam. Masya Allah. Tapi dia bekerja, dia buat, dia ubah perangai. Maka sampai ke Allah puji. Sampai kiamat kita baca. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah. Ayat ni Allah puji orang Ansar. Allah Akbar. Jadi makna athara ni maksudnya abang-abang Nabi Yusuf puji Nabi Yusuf. Allah, memang banyak dah hak yang mu lebihkan kepada kami. Nampak tak? Makna dia baru nampak. Dia baru teringat, baru mengaku. Sebab lepas daripada Nabi Yusuf duk kabur lagu tu. Wa mu'tarifin lahu bil fadl alaihim. Dia mengaku apa hak yang telah dibuat oleh Yusuf kepada mereka itu sangat-sangat baik. Sangat baik. Maknanya manusia jenis apa pasal lagu ni? Maknanya jahat dibalas dengan baik. Nampak tak? Subhanallah. Atharakallahu alaina. Banyaknya hak yang mu lebihkan nikmat hak mu ada kepada kita. Betul. Bolehlah kalau kita nak puji orang hak yang buat baik kita. Atharakallahu alaina. Waduh. Banyaknya mu tolong kita. Gitu Cakap agak kau sikit-sikit. Tu dia. Ada tu. Cakap agak kau. Ni boleh cakap ni. Atharakallahu. Barakallah, ajarakallah. Ajarakallah. Mudah-mudahan Tuhan beri pahala kamu. Barakallah. Mudah-mudahan Tuhan berkatlah kamu. Tu dia. Atharakallah, banyaknya kebaikan kamu kita. Nampak tak? Hak paling hebat disebutlah hadis fajazakumullahu khairan katsira. Ataupun fajazakumullah khairal jaza. Ini hak yang paling hebat ucapan terima kasih kepada orang yang berbudi. Fajazakumullah maksudnya Allah lah balas kebaikan kamu. Bagi kita balas je sebab kita tak erti bahasa Arab. Nampak tak? Tapi kalau faham bahasa Arab maknanya fajazakumullah, aku tak nak balas dah budi muka aku. Hanya Allah Taala yang balas. Maksudnya Allah balas apa? Syurga. Tak sabar dengan tolong 10 riyal, 20 riyal, perak tu hawi syurga. Nampak tak? Orang yang ditolong tu doa perak masuk syurga kerana doa kawan tu. Subhanallah. Macam kisah dia sebut dulu aja tu. Orang alim dengan orang bapak majusi, hak sembah api. Nampak tak je tu? Kisah orang alim. Lepas tu, orang alim dengan orang yang sembah api. Ingat tak je tu? Ingat tak? Ini banyak sangat cerita dia. Betul ingat tak? Nak ingat muda hari. Masa kisah tu muda hari. Mana tak mesyuarat di Kuala Lumpur tu dah. Naik pakak kan? Lepas tu, sekejap duduk masa ulu. Naik pakak. Aduh. Betul. Kisah dulu ni dicerita oleh Syekh Dr. Madha Al-Buti. Syekh Dr. Madha Al-Buti yang mati masa diserang bom oleh Hafiz Asad tu kan.
Masa tengah duk mengajar. Faham tu? Perau bom. Perau kena mati. Nampak tak? Jadi dalam episod yang mengajar tu, dia kaburlah kisah. Kisah tu disebut oleh ulama dalam kitab. Bagaimana ada seorang perempuan hok kehilangan suami dia. Nampak tak? Jadi bila suami dia mati, tak ada mata pencarian. Nampak tak? Tak ada tahu nak buat kerja apa, tak tahu di kampung dia tu. Padahal dia ni daripada nasab Rasulullah SAW. Daripada keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Daripada nasab Alawi. Alawiyah. Saya panggil. Nampak tak? Jadi tak tahu pasal anak perempuan dia ada 2-3 orang. Tu dia nak minta sedekah kampung, malu. Akhirnya habis ikhtiar dah. Minta kerja pun tak boleh apa semua ni. Akhirnya pindahlah suatu kampung. Dan satu kampung tu, orang tak kenal lah dia. Nampak tak? Sampai kampung tu, dan dia pergi jumpa lah. Sebab dia tengok ada orang mengajar dia sejik, ramai orang pergi jumpa dia. Dia pun mengajar ramai orang dia tu. Dia pun marilah jumpa Syekh tu. Wahai Syekhul Qaum. Nama tu, saya ni mari daripada kampung sekian-sekian. Daripada nasab Alawi, keturunan Nabi SAW. Jadi, orang yang duk mengajar tu tanya dia, boleh buat mari tak bukti, hujah yang kamu ni memang keturunan Sayyidina Ali sampai kepada Rasulullah. Apa tu saya tak ada lah bukti. Tapi kalau tuan pergi kampung asal tu, tuan tahulah maknanya memang ambu ni daripada keturunan Rasulullah. Nampak tak? Jadi akhirnya kawan ni kata kalau ada bukti ambu tak boleh lah nak percaya. Begitu je. Tak apalah. Tak ada masalah lah. Dia pun tak tahu nak pergi mana. Akhirnya duduk bilas sejik. Tak ada orang layan. Akhir sekali dia tengok kampung tu ada orang kaya sikit. Akhir dia Allah orang kaya tu dia majusi. Dia sembah api. Nampak tak? Dia pun oleh kerana tengok orang kaya tu, dia pun pergi kampung. Waktu jumpa kampung saya minta tolong. Saya daripada kampung sekian-sekian mari sini, tapi saya ni daripada keturunan Muhammad SAW. Biarlah dia membuka Islam pun. Tapi saya ada anak 2-3 orang puang masih kecil ni. Jadi bila tengok budak puang tu, anak puang ni ada, dia tu mari gerak selalu aja zu. Allah, budak lelaki bertahan lagi ni anak puang. Nampak tak? Kalau orang gerak dia tahulah orang puang ni cara dia tak sama dengan anak lelaki. Tu dia pakai, mandi, makan, dia tak samalah. Waktu akhirnya dia setuk dengan pokok yang dikabur oleh orang tua ni. Akhirnya tak apalah. Awak bermalam dulu rumah saya lah. Sementara ada tempat lain kata dia. Nampak tak? Subhanallah. Duduklah situ. Malam tu Syekhul Qaum, Tok Guru Besar ni mimpi. Dia mimpi dia bertemu Rasulullah SAW. Orang baik macam musyid doa. Memang tu. Kata sikit malam ni, dia jumpa Rasulullah lah tu. Kata memang tu musyid doa. Nampak tak? Jadi dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah tu membelakangi dia. Dia panggil, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Rasulullah paling dia. Rasulullah paling. Dia kata, Ya Rasulullah, irhamna. Tolonglah kasihi kami. Kami ni umat kamu. Nabi kata dia, aku tak ada yang kamu ni umat aku. Allah. Dia dengung dah tu. Nampak tak? Kelu terus ucapan dia. Kelu terus. Lepas tu gerak bangun tidur. Dah tidur dah. Berpeluh berjeruk ni. Bangun pagi esok pas subuh dia cari perempuan. Perempuan dia cari. Dia cari jumpalah rumah majusi tadi. Nampak tak? Bila jumpa rumah majusi tadi, minta supaya perempuan tu dia nak bawa balik ke rumah dia nak tolong. Dia nak jaga perempuan ni. Dia kata, tak boleh. Dia kata dia, saya sanggup bayar 2,000 dinar. Bayar 2,000 dinar. Tak boleh. Saya nak buat apa piti? Piti saya banyak dah. Kata dia, dah sebutlah berapa yang kamu nak, biar saya yang tanggung perempuan dan anak-anak perempuan dia. Kata dia. Nampak tak?
kata Majusi tadi, buat apa aku serahkan pada kamu? Sebab dengan dia tidur rumah hamba ni, hamba rasa kelainan yang sangat hebat. Dan hamba sekarang masuk Islam. Betul. Ini kisah benar. Ini kisah benar. Nampak tak? Jadi orang yang status ustaz macam hamba, orang gelar ustaz, duduk macam tu. Nampak tak? Jadi orang yang ada title ustaz, tok wali kita, tahu, tok bila, tok imam semua, kena berhati-hati. Ujian Tuhan ni, dia tak kira bila, gitu. Nampak tak? Tengok. Menangis tak berlagu lah. Syekhul Qaum tu. Nampak tak? Ni, buat Majusi masuk Islam dan jaga molek-molek ada. Nampak tak? Betul? Allah Azim. Jadi, peringatan lah. Untuk kita. Wa in kunna la khati'in. Ambil dah, stop diri tu. Reti bahasa tu. Reti bahasa tu. Reti bahasa tu. Katalah, abang-abang kepada Nabi Yusuf dia kata dah. Tallahi laqad ikhtaraka Allah wa faddalaka alaina bil ilmi wal aql wal mulki wal hukm. Kata abang-abang Nabi Yusuf, Allah, Tuhan pilihmu adik Tuhan pilihmu, Tuhan kurniakan kamu nak bandingkan kami dengan ilmu, dengan akal, dengan kerajaan dan dengan kekuasaan. Nampak tak? Kata abang Nabi Yusuf. Walaqad kunna fi sun'ina bika lamudnibin muta'ammidin al-khata'. Wahai adik, sesungguhnya kami ni buat dosa yang sengaja kami buat lagu tu. Ngaku dah Yusuf. Hak ni bisa. Hak ni bisa. Bila boleh ngaku lagu ni special, Syekh. Nak mudah ke nak merendah diri payah Haji Zul. Hak kita duk bala-bala ni sebab apa? Ego. Kalau ada kita rendah diri sesah, ke mana? Ni sanggup pergi dengan orang hak yang memang tengah tantang. Ni tanah Melayu ni bukan untuk Melayu, untuk Malaysia. Mana? Mu sanggup pergi mana tu? Sebab apa ego lah? Ke mana je tu? Ego, mu sanggup lagu tu. Allah. Ego. Ke mana tu? Kita pun ada ego juga. Tapi bila kita tahu benda kok salah kita ya, habis kita ngaku sudah. Syaitan tak mudah je tu. Ke mana? Dah perjuangan dia. Malaysia ni bukan hak orang Melayu je. Orang Melayu, hak orang India, hak orang Cina sama rata belaka. Beta. Mana perasaan dia? Allah Rabbi. Tak ada sejarah. Ini tanah tumpah air kita. Nenek moyang kita. Berapa ramai hak nenek moyang kita, hak tu nak kubur duduk nyupas tanah kita sekarang. Mu kena ingat molek ni. Nenek moyang kita berapa ramai mati mu kecil dah. Masih sungguh. Masa perang apa Portugis berapa ramai mati. Hak lawan berhenti, hak lawan Jepun berapa ramai kena bunuh. Tiba-tiba mu sama dengan orang yang mengerjakan tanah ini. Hak tak ada hak orang Melayu. Apa benda? Allah, dia main tu. Ni mari gerang, ni ayat ni mari gerang. Betul, minta maaf lah, minta maaf. Dia mari emosi sikit malam ni. Sakit hati pun. Boleh tasbih, boleh balik ada. Oh, tasbih. Tak boleh minta maaf, ya Allah, ya ampun. Tak boleh marah sebab tasbih. Ya Allah. Pangkat nombor 2 selepas tu. Lepas tasbih, tu lalu, tak ada. Bagi tu semua. Jasa musyid doa, tak ada PJK ke? Daripada surga macam kanak kambing jadi bapuk sejik. Apa benda?
Tapi bukan kita nak letu aja tu. Ke mana? Ada benda tapi benda kau berlaku sekarang ni memang teruk sangat. Ke mana? Kita ada akal ke mikir. Ada mata ke mata boleh. Ke mata buta. Ha? Mu tengok kenu, mu bahak tak kenu. Allah Rabbi. Minta maaf. Dah marah dah. Dah marah. Dah aci marah malah ni. Dah aci marah. Sebab ayat ni kena. Minta maaf lah ya Allah. Wa in kunna la khafiin. Kami salah lah adik. Kami salah. Nabi Yusuf pun dak marah. Nampak tu? Tu dia. Dak marah dia dak buat lah macam Piramli. Dak macam Piramli aja tu. Abdul Wahab mari sini jual keli bahawa tu tak ada waktu gitu. Kata Nabi Yusuf, qala la tasriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, hebatnya ayat. Apabila abang dia kata wa in kunna la khati'un wa in kunna la khati'in, ya Allah hajizu, kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Ucapan yang kedua daripada abang Nabi Yaqub tersebut, kata Nabi Yusuf, Allah ampun dosa abang, Allah ampun dosa kalian. Nak tahu lebih lanjut? To be continued next episode. Macam mana kata Nabi Yusuf? Wallahu a'lam bissawab.